Peningkatan cabaran persekitaran operasi ketenteraan global yang kompleks, sensitif dan tanpa sempadan, Angkatan Tentera Malaysia tidak senyap dan statik menyediakan persiapan sewajarnya dalam melindungi kedaulatan Malaysia daripada sebarang ancaman. Tidak cukup sekadar memperkasa benteng darat, laut dan udara, ATM menyedari teknologi komunikasi maya boleh dipengaruhi dan boleh disalahguna melalui kemajuan. Barisan Pertama Negara telah dipertanggungjawab, Tall Orders, untuk menyediakan kekuatan pertahanan yang relevan seiring dengan ancaman semasa yang semakin kompleks. Berikut 5 faktor penting mengenai bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan ATM. Pertama, pelancaran bahagian cyber ATM. Pelancaran penubuhan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan yang disempurnakan oleh Panglima Angkatan Tentera, Jen Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi Buang di Auditorium Binary BSEP pada 17 Disember 2020. Dalam ucapan perasmian itu, Panglima ATM menegaskan, penubuhan bahagian cyber ini merupakan bukti kesediaan dan kesungguhan ATM untuk berdepan ancaman domain cyber dan elektromagnetik. Kesemua pelaksanaan aktiviti domain cyber dan elektromagnetik akan disatukan di bawah naungan bahagian cyber. Kedua, tujuan penubuhan bahagian cyber ATM. Penubuhan bahagian cyber merupakan komitmen ATM kepada kesediaan dan kesiagaan dalam mendepani cabaran serta ancaman cyber berbentuk defensif dan ofensif. Bahagian cyber juga bertindak sebagai leading agency di peringkat ATM dan Kementerian Pertahanan. Bahagian cyber akan mengkoordinasikan semua perkara berkaitan domain cyber dan elektromagnetik. Dengan ini, aspek perintah dan kawalan, command and control, bahagian cyber akan dilihat lebih tersusun, terkawal dan berjalan dengan lebih lancar. Ketiga, struktur organisasi bahagian cyber ATM. Bahagian cyber diketuai oleh Laksamana Muda Datuk Syamsuddin Ludin yang akan bertindak sebagai ketua pengarahnya. Bahagian cyber diperkuatkan dengan unit-unit khas seperti operasi strategik dan informasi, cyber, bantuan logistik, teknikal piawaian, telekomunikasi, perancang dan pembangunan dan sistem informasi. Keempat, penampilan bahagian cyber pada pelancaran MEASAT 2022. Delegasi bahagian cyber ATM turut serta pada pelancaran satelit MEASAT 3D di Kourou, French Guiana, Amerika Selatan. Ia di bawah obligasi program offset kontrak The List of Seeker Satellite Communication Channel for Malaysian Armed Forces bersama firma Airbus Defence dan Space serta menghadiri pameran pertahanan dan keselamatan terkemuka dunia iaitu Eurosatory 2022. Kesempatan ini turut menjadi ruang kepada bahagian cyber dalam berbincang serta bertukar pandangan mengenai keupayaan satelit komunikasi MEASAT 3D dan peperangan elektronik yang telah dan sedang dibangunkan oleh pihak Airbus dan bagaimana ianya boleh dimanfaatkan oleh pihak ATM sepenuhnya. Kelima, memperkasa kesiapsiagaan domain ATM. Bahagian cyber Kementerian Pertahanan akan terus memperkasa kesiapsiagaan domain pertahanan tentera darat, laut dan udara dalam memastikan keselamatan cyber serta elektromagnetik dipertingkat. Ini kerana ancaman dalam domain cyber kini dilihat semakin meningkat dan jika dibiarkan, berisiko memporak-perandakan pertahanan negara. Antara fokus penubuhan bahagian cyber adalah untuk mempertahan domain cyber dan elektromagnetik negara kita. Ia perlu dijayakan segera sebagai antara strategi pertahanan negara yang baharu. Evolusi penubuhan bahagian cyber membuktikan bahawa ATM sentiasa komited melaksanakan pembangunan keupayaan pertahanan di dalam ancaman cyber dan elektromagnetik. Pada masa yang sama ia juga seiring dengan keperluan yang digariskan dalam teras kedua, ketiga dan keempat Perintah Ulung Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi Buang iaitu memperkasa warga Angkatan Tentera Malaysia yang cemerlang, mengukuhkan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia dalam domain cyber dan menterjemahkan Kertas Putih Pertahanan. Angkatan Tentera Malaysia gah dan perkasa. Terima kasih.